Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam subjek matematik bersama Cikgu Izan. Okey, jom kita mula belajar. Okey, macam biasa, hari Rabu, matematik 3 hari bulan 2 2021, masih lagi dalam tajuk nombor dan operasi. Hari ini kita akan belajar 3 kemahiran lagi, iaitu pola nombor, anggaran serta bunda nombor. Jom. Okey anak-anak, mari kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran pola nombor. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini adalah satu pola nombor dan cikgu letakkan dalam bentuk garis nombor ya. Cikgu letakkan dalam bentuk garis nombor untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kamu. Okey. Baik. Pertama sekali, apa yang cikgu nak terangkan di sini ialah kamu lihat pola nombor ini. Nombor ini disusun daripada yang paling kecil sehinggalah yang paling besar. Jadi automatik kita tahu nombor ini ialah tertib menaik. Okey, nombor ini ialah nombor tertib menaik. Okey ya, ini minggu lalu kita dah belajar. Sekarang kita nak belajar bagaimana nak menentukan pola nombor. Apa itu pola nombor? Okey ya. Pola nombor tu ialah kita nak tahu nilai daripada nombor ini pergi ke sini, berapakah nilai yang ditambah. Okey, bagaimana kita nak mencari? Kita lihat nombor di sebelah yang lebih besar, iaitu 28.16. Kebiasaannya kita akan menolak nombor yang lebih besar ini dengan nombor yang lebih kecil untuk mencari apakah polanya. Okey, yang ini kita dapat jawapan 6. Maka pola daripada nombor ini ke sini ialah tambah 6. Okey? Tambah 6. Jadi, apabila kita dah dapat cari satu nilai senggatan ini, satu nilai daripada nombor ini, nombor pertama ke nombor 2 ialah tambah 6, maka kesemuanya itu ialah tambah 6. Kerana apa? Kerana 28.16 jika ditambah dengan 6 dia akan jadi 28.22. Nak cikgu buktikan tak? Okay. Kalau nak, kita tengok. Kalau ditambahkan dengan 6 ni, apa jadi? Dapat tak? Dapat. Sebab itu kita hanya cari yang pertama saja. Nombor besar ditolak dengan nombor kecil untuk cari berapa nilai senggatannya. Jadi yang ini pun automatik ialah tambah 6. Ini pun tambah 6. Cikgu Izan, kenapa kena tambah 6? Kenapa ada kena tulis tambah 6? Kerana nombor itu ialah tertib menaik. Kita kena tambah 6 baru jadi nombor di sebelah dia, betul tak? Nombor ini ditambah 6 baru jadi nombor ini. Nombor ini ditambah 6 baru jadi nombor ini. Nombor ini ditambah 6 barulah jadi nombor ini. Jadi bagaimana kita nak tulis pola nombor ini? Pola nombor ini dipanggil pola nombor tertib, apa tadi saya sebut? Ya, tertib menaik. Berapa nilai dia? 6. Kenapa kita sebut 66? Sebab kena tambah 6, kena tambah 6, kena tambah 6. Sebab itulah pola nombor ni dipanggil pola nombor tertib menaik 66. Okey, ini cara kita nak menentukan pola nombor. Okey, habis contoh yang satu. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni lain sikit. Cikgu buat dalam bentuk garis nombor juga. Kalau kamu tengok, minggu lepas kita dah belajar, ini adalah nombor yang besar kepada yang kecil. Yang ini kita panggil, minggu lepas dah belajar, tertib menurun. Sama juga macam contoh satu yang di atas, kita akan mencari nilai senggat. Okey, ini cikgu tunjuk dalam bentuk garis nombor. Mungkin soalan kamu nanti dia tidak ada dalam bentuk garis nombor, tapi kamu boleh terus buat. Okey. Yang ni cikgu nak tunjuk apakah nilai senggat tu untuk cari perkataan macam ni. 6 ke, 10 ke, 1000 ke, macam tu. Okay, tengok yang ini. Yang ini kita tak perlu berundur ke belakang. Kita terus sahaja tolak.
10 sifar 17 tolak dengan nombor sebelah dia. Sebab nombor ini besar, nombor ini kecil. Memang kalau kita nak menolak, yang besar kena tolak yang kecil. Okey. 10 sifar 10. Dah terus nampak. Berapa? 7. So, yang ni ialah, okey, silap. Bukan tambah Ini apa? Tolak 7. Lah, kenapa tolak 7 Cikgu Izan? Atas tu kan tambah 7. Kenapa ya? Sebab ini ialah tertib menurun. 10,017 kena ditolak dengan 7 baru dapat 10,010. 10,010 ditolak dengan 7 baru dapat 10,003. 10,003 ditolak 7 baru dapat 9,996. 9,996 ditolak 7 barulah dapat 9,989. Tetapi yang kita nak tulis, nak tentukan dia punya pola nombor ialah kita tulis ini sebagai pola nombor tertib menurun. Berapa ni? 7. Okey, cikgu dah bagi contoh 1, contoh 2. Kalau kamu kurang jelas, kamu ulang semula video ni Okey anak-anak, kita pergi kepada kemahiran yang kedua iaitu anggaran. Okey, pertama sekali maafkan cikgu ya. Cikgu tak pandai lukis. Okey, cikgu harap kamu nampak jelaslah. Cikgu nak tunjukkan apa itu anggaran. Kamu tengok Yang ini ialah tangki A dan ini ialah tangki B. Okey, tangki A ni diberi nilai. Kamu nampak kan? Dia hampir penuh dan diberi satu nilai iaitu 20,000 ml. Manakala tangki B ni tidak penuh dan kita tak tahu nilai dia. Jadi, cikgu nak kamu anggar berapakah nilai tangki B. Okey, nak menganggar ni pun ada cara dia, ada teknik dia, tak susah pun. Latihan dia pun 1 atau 2 sajalah cikgu bagi sebab ini pun menganggar ni ialah lebih kepada kamu mengagak, agak-agak berapa nilai bagi satu tangki lagi yang tidak dicatatkan nilai dia. Okey, berdasarkan kepada tangki yang ada nilai dia. Dia duduk sebelah-sebelah kan? Yang ni tadi tangki dia penuh. Yang ni tangki tak penuh. Yang penuh 20,000. Cara dia ialah kamu lukiskan satu garis titik-titik daripada tangki B. Kamu nampak kan? Bila kamu lukis garis titik-titik macam ni, automatik kamu tahu yang tangki B ni separuh daripada tangki A. Kalau tangki B ialah separuh daripada tangki A, agak-agaklah tangki B ni berapa? Tangki B ialah separuh daripada 20,000 ml. Jadi agak-agak tangki B ni berapa? Mestilah 10,000 ml. Okey, itu je cara kita menganggar. Kita buat titik-titik pada gambar yang bersebelahan dengan dia tu untuk kita tengok agak-agak berapa ml bagi tangki ataupun botol ataupun kolam ataupun apa saja yang dibagi yang tidak dicatat berapa nilai asal. Okey? Senang saja anggar. Okey anak-anak, kita pergi kepada kemahiran yang terakhir iaitu bunda. Okey. Cikgu bagi kamu satu nombor 12,295. Okey. Yang pertama ni ialah kita nak bundakan dia kepada 10,000. Yang ini 1000, yang ini ratus. Okey, cikgu buat sekali. Cikgu nak tunjukkan kepada kamu cara yang paling mudah nak membunda nombor. Baik. Kita pergi kepada ratus dulu. Yang paling kecil. Kejap lagi kita tengok pula kalau puluh dan sar. Kalau kamu untuk lebih pemahaman. Kita tengok Yang ini ialah ratus. Sebab itu minggu lepas cikgu dah ajar kamu nilai tempat. Okey, kalau rumah ratus, yang mana? Sar, puluh, ratus. Kita gariskan. Betul kan? Kemudian, apabila disebut ratus, berapa sifar di belakang? Kalau disebut ratus, sifarnya mesti 2. Betul? Ini pula ialah rumah ribu. Mana ribu? Sar, puluh, ratus, ribu. Kita gariskan.
Bila sebut ribu, berapa sifar di belakang? Sifarnya ada 3. Manakala puluh ribu, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Kalau sebut puluh ribu, berapa banyak sifarnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sebelum cikgu ajar kamu bunda satu-satu, kamu tengok bila cikgu sebut ratus, sifar di belakang ada 2. Sifar di belakang ni sama nilai dengan nombor di belakang nombor yang cikgu garis. 1, 2, 1, 2. Nampak kan? Ribu. Cikgu gariskan rumah ribu, di belakangnya ada 1, 2, 3. Sama tak nilai dia? 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Puluh ribu. Belakang nombor dia ada 1, 2, 3, 4. Sifarnya pun ada 1, 2, 3, 4. Okey. Cara kamu nak mengingat, 1, kamu boleh ingat berapa sifar belakang nilai tempat. Ratus ada berapa sifar? 2. Ribu ada berapa sifar? 3. Puluh ribu ada 4 sifar. Cara yang kedua ialah selepas kamu gariskan nilai tempat yang kamu nak cari, belakangnya automatik disifarkan. Berapa belakang nombor dia? 1, 2, sifarnya 2. Berapa belakang nombor dia? 1, 2, 3, sifarnya 1, 2, 3. Berapa belakang nombornya? 1, 2, 3, 4, sifarnya 1, 2, 3, 4. Ada 2 cara. Pertama, ingat berapa sifar dalam ratus, ribu dan puluh ribu. Yang kedua, kamu boleh tukarkan nilai nombor kat belakang ni ada berapa. Kat situlah berapa banyak tu juga sifar dia. Okey, ada 2 cara. Baik. Dekat sini, sekarang ni kita nak membunda nilai tempat bagi ratus. Bundakan, ayat dia, bundakan 12,295 kepada ratus yang terdekat. Mana ratus? Saya dah gariskan. Kita dah tukarkan sifar kat belakang ni, kita dah tukarkan. Jadi bagaimana kita nak membunda? Okey, yang sekarang ni barulah diwujudkan. Kamu dah belajar rasanya kan? Satu garis nombor. Okey. Bermula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ini kita panggil nombor miskin. Ini kita panggil nombor kaya. Okey, bermula daripada nombor 5, 6, 7, 8, 9 inilah nombor kaya. Bermula daripada sifar 1, 2, 3 sampai 4 saja ini adalah nombor miskin. Okey, jadi sekarang kita tengok rumah ratus. Kita nak tukarkan 12,295 kepada ratus yang terdekat. Kita nak bundakan kepada ratus yang terdekat. Pertama, kita sudah garis rumah ratus. Teknik yang kedua, kita dah letak 2 sifar kat belakang sesuai dengan rumah ratus. Teknik yang ketiga, kita tengok nombor di sebelah kanan. Tak boleh tengok kiri, mesti wajib tengok sebelah kanan. Kita tengok nombor yang sebelah kanan. Nombor sebelah kanan ini nombor miskin atau nombor kaya? Tengok dekat sini balik. 9. Adakah dia nombor kaya? Okey, nombor kaya atau nombor miskin? Nombor kaya bermula dengan nombor 5. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ialah 9. Nombor kaya tambah 1. Nombor miskin kekal. Okey. Nombor kaya, ni 9 kawan sebelah dia kaya. Kita tambah 1. Tambah 1 tu kat mana? Kat sini. Tambah 1. Jadi, nombor ini ialah 3. Nombor depan nak buat apa? Salin semula. Okey? Jelas tak? Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Takut tak jelas sekejap lagi. Kita tengok contoh yang kedua. Ini nombor kaya tambah 1. Nombor miskin kekal. Kita tengok sekarang bundakan
12,295 kepada 1000 yang terdekat. Langkah pertama kita dah gariskan rumah ribu. Langkah yang kedua kita dah tambah sifar sesuai dengan 3 nombor di belakang. Langkah yang ketiga kita nak tengok nombor sebelah kanan. Kita nak tengok nombor sebelah kanan dia. Sekarang kita nak tentukan nombor sebelah kanan ni nombor kaya atau nombor miskin. Nombor sebelah kanan ni ialah nombor 2, iaitu nombor miskin. Bila nombor miskin, kita kena kekalkan nombor yang digaris. Ini ialah nombor 2, kekalkan jadi 2. Yang di hadapan salin semula sahaja. Okey? Sekarang kita tengok pula puluh ribu. Teknik yang pertama, kita dah gariskan rumah 10,000. Teknik yang kedua, kita dah tukarkan semua nombor di belakang yang kita garis ni kepada sifar. Teknik yang ketiga, kita tengok kawan sebelah kanan. Sekarang kita nak tentukan kawan yang sebelah kanan ini miskin atau kaya. Miskin atau kaya. 2 dekat nombor mana? Dekat nombor miskin. NM, nombor miskin. NK, nombor kaya. Jadi 2 ni duduk di sini. Kalau duduk di sini apa? Kekal. Kekal tu macam mana? Kekal tu ialah tulis semula sahaja. Kalau atas ni 1, bawah pun 1. Jadi kita dah dapat dah pemundaran 10,000. Okey? Baik. Okey anak-anak, kita sambung Okey, cikgu bagi contoh yang kedua, iaitu RM 63,988. Cikgu nak bundarkan kepada puluh yang terdekat serta kepada ratus yang terdekat. Okey, dia tak kira kalau dia unit kat depan ni bertukar-tukar ataupun unit di belakang ni bertukar-tukar, cara pemundaran tu kekal sama. Baik. Kita tengok, kita buat step by step sama macam tadi Ini kita nak tengok rumah puluh. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Mula-mula step yang pertama kita gariskan yang mana satu ialah rumah puluh. Puluh. Kita dah garis. Puluh ada berapa sifar? Ada 1 sifar. Ataupun kita kira belakang ada berapa? 1. Kalau 1, satulah sifar dia. Nampak tak? Okey. Kemudian step yang pertama dah sudah buat, kita dah garis. Step yang kedua kita dah tukarkan sifar. Step yang ketiga kita tengok nombor di sebelah kanan. Wajib tengok di nombor di sebelah kanan. Step yang keempat, tentukan nombor ini ialah nombor kaya atau nombor miskin. 8 dekat mana? Sini kan? Jadi ini ialah apa? Nombor kaya. Kalau nombor kaya kena buat apa? Tambah 1. Tambahkan 1 di sini. Okey, nampak tak tu? Okey, 8 tambah 1 ialah 9. Yang nombor di hadapan semuanya kita salin semula sahaja. Jadi dah dapat pembundaran kepada puluh yang terdekat. Okey? Sekarang kita pergi pula kepada ratus. Contoh Contoh terakhir untuk hari ini. 10 ratus. Step yang pertama, gariskan rumah ratus. Step yang kedua, ada berapa banyak sifar dalam ratus? Ada 2. Ataupun kita tengok nombor belakang ada berapa? 1, 2. Kita tukarkan jadi sifar sebanyak 2. Okey? Step yang ketiga, kita tengok nombor di sebelah kanan. Ada step yang keempat, kita tentukan 8 ini nombor miskin atau nombor kaya. 8, mana 8? Okey, masih di sini. Jadi ini ialah nombor kaya. Nombor kaya kena buat apa? Tambah 1. Kita tambah 1 di sini. 9 tambah 1 ialah 10. Okey, sebab itu Cikgu Izan bagi contoh ini. Kalau 9 tambah 1 10, takkan nak tulis 10 kat sini? Tak boleh. Macam mana nak tulis? 9 tambah 1 10. 1 di atas, sifar di bawah. 10. 10. 10. Okey? Kalau nombor lebih daripada 9, kita mesti tangankan 1 di atas. Kita tambah macam operasi tambah biasa.
9 tambah 1, 10. 10. Okey, kita menulis macam ni, kita menulis 10. 10. 11. 12. Betul kan? Tapi kali ni bila kita nak tangankan satu ke atas, kita sebut, kita tulis nombor yang pertama tu, 10 tu mesti nombor di sebelah kiri. 10. Okey? Kemudian yang ini perlu tambah tak? Kenalah tambah. Dah letak kat situ, takkan kita letak saja-saja kan? Okey, so 3 tambah 1 ialah 4. 6 salin semula sahaja. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey? Kalau kamu tak faham, kamu ulang-ulang tengok video ni sampai kamu faham. Okey, cikgu rasa mudah sangat. Okey. Sebelum kita selesai, kita dah selesai dah ketiga-tiga kemahiran pada hari ni. Sebelum tu, sebelum habis video ni, cikgu nak tunjukkan tugasan yang perlu kamu buat pada hari ni. Okey, tunggu sekejap ya. Okey anak-anak, yang ini adalah tugasan kamu yang pertama. Muka surat 12, tentukan pola nombor, kenal pasti pola nombor tertib naik 88, lengkapkan garis nombor berikut, nyatakan polanya. Okey, ini ialah tugasan yang pertama. Okey, yang ini pula ialah tugasan yang kedua, muka surat 14. 2 soalan saja. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Okey, yang ni cikgu terang sikit. Dia dah bagi yang tengah ni, kan cikgu kata tadi kamu kena lukis garis kan? Okey, yang ini kamu kena tengok yang A dulu, kemudian nanti baru tengok yang B. Kamu anggar. Begitu juga dengan B. Okey, buat garisan macam yang cikgu ajar tadi. Okey? Okey, yang ini ialah tugasan yang terakhir untuk kemahiran membunda. Kamu buat soalan nombor 1 sampai 4, muka surat 17. Okey, macam biasa, pada minggu akan datang, cikgu akan beri jawapan dulu di awal-awal video dan cikgu harap kamu ada pen merah dan kamu semak. Kalau salah, jangan lupa buat pembetulan ya. Okey, sampai di sini saja subjek matematik kita pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk kemahiran baru. So, tunggu cikgu di sana. Okey, bye.